untuk mendapatkan laporan terkini apa yang berlaku di sana dan sebenarnya banyak individu-individu lain yang akan berada di lokasi insiden berkenaan. Kita nak terus saja mendapatkan laporan terkini bersama dengan Hasimi Muhammad. Silakan Hasimi dengan laporan dan juga mungkin ada perkembangan terkini dari sana. Baik, terima kasih Ehsan di studio, di mana Ehsan maklumkan sebentar tadi Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali telah pun selesai meninjau kawasan kejadian tanah runtuh di Bukit di Kemensaha ini, dan sebenarnya telah pun dimaklumkan oleh Ehsan bahawa ketika ini pembinaan Sheikh Pal diperlukan untuk membina dengan kadar segera bagi mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh. Dan apa kebimbangan yang disuarakan oleh Muhammad Azmin sebentar tadi bahawa keadaan cuaca ketika ini hujan itu yang dibimbangi kejadian sama berulang, dan kalau dapat diceritakan situasi di lokasi ketika ini sudah mula renyai dah hujan, dan ini kebimbangan yang disuarakan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bahawa Sheikh Pal itu ketika ini perlu dibina dengan kadar segera bagi mengurangkan risiko kejadian. Dan ketika ini saya berada di salah satu lokasi pintu masuk menuju ke lokasi kejadian yang mana sebentar tadi telah pun ditutup untuk orang awam dan juga media untuk masuk ke dalam, namun kita faham bahawa pihak berkuasa masih lagi berada di dalam lokasi tersebut. Dan melihat kepada pembinaan Sheikh Pal itu dimaklumkan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bahawa sekurang-kurangnya RM1 juta diperlukan dengan kadar segera, dan perbincangan telah pun dilakukan dengan pihak Kementerian Kewangan dan juga menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengenai peruntukan ini, sama ada ia boleh disalurkan dengan kadar segera untuk membantu pihak kerajaan negeri dan juga PBT dalam pembinaan ini. Sebagaimana telah pun disuarakan oleh Azmin Ali bahawa kebimbangan ketika ini adalah cuaca yang melanda membuatkan kemungkinan pergerakan tanah dan cerun itu tidak stabil. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit apa dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sebentar tadi. Pada ketika ini, laporan yang dibentangkan ada keperluan untuk membina sheet pile bagi menghentikan pergerakan tanah yang berlaku semenjak semalam, dan saya bimbang dengan cuaca ketika ini, kita tidak mahu perkara ini berulang. Dan mengikut laporan daripada MPAJ, mereka memerlukan sekurang-kurangnya RM1 juta untuk membina sheet pile bagi menghentikan pergerakan tanah. Saya telah menghubungi Tengku Zafrul, Kementerian Keuangan, untuk melihat bagaimana Kerajaan Persekutuan boleh bersama-sama membantu pihak berkuasa tempatan dalam perkara ini. Ini satu tindakan yang perlu dilakukan segera kerana pergerakan tanah itu tidak akan membantu kestabilan cerun-cerun di kawasan tersebut. So we have to stop the movement of the soil for the moment. Then only we can move in untuk tindakan seterusnya, kerja-kerja kestabilan cerun. Seperti yang ditanya tadi, kalau saudari berada di Bukit Antarabangsa, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan yang besar untuk menstabilkan cerun-cerun di Bukit Antarabangsa since the incident happened in 2014. So usaha-usaha ini berterusan. Tetapi yang berlaku hari ini adalah cerun di tanah milik persendirian. Itu ada perbezaan di situ. Di mana tanah milik persendirian ini perlu mengikut peruntukan undang-undang di maintain ataupun diselenggarakan oleh pemilik tanah yang berkenaan. Itu kalau mengikut undang-undang lah. Tapi tanah-tanah kerajaan memang kita ada data, kita ada maklumat tentang kawasan-kawasan yang perlu kita selenggarakan untuk mengelak kejadian tanah runtuh. Selain itu telah pun dimaklumkan atau diterangkan bagaimana tujuan pembinaan Sheikh Pal itu oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan juga telah pun dimaklumkan oleh Datuk Seri Azmin Ali sebentar tadi bahawa mangsa-mangsa kejadian tanah runtuh yang berada di kawasan sekitar telah pun dipindahkan di Dewan Masyarakat di dua lokasi, di AU2 dan juga AU3 buat sementara waktu, dan juga disentuh sementara sedikit adalah berdasarkan laporan awal struktur townhouse masih lagi tidak berubah, namun laporan penuh mengenai keselamatan
keselamatan bangunan itu hanya akan diketahui dalam tempoh 3 hari, dan sekiranya laporan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari, mereka akan melihat adakah ia selamat untuk didiami ataupun sebaliknya sebelum memutuskan untuk penghuni atau penduduk pulang semula ke lokasi ini. Itu antara yang telah dijelaskan oleh Datuk Seri Muhammad Azmi Ali, dan tumpuan untuk petang ini juga kita jangkakan pada 3.30 petang Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Sari dijangka akan hadir untuk meninjau kawasan ini, dan juga dimaklumkan maklumat awal Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad juga dijadualkan untuk meninjau kawasan ini, dan kita akan bawakan perkembangan langsung dari lokasi kejadian, khususnya bagaimana bantuan-bantuan daripada kerajaan negeri akan disalurkan kepada mangsa-mangsa, dan juga bagaimana langkah-langkah efisien yang perlu diambil untuk mengatasi perkara ini. Dan kita juga akan cuba dapatkan mungkin pengalaman ataupun saksi-saksi di kawasan sekitar, kerana saya akan berada di sini sehingga petang. Jadi kita akan cuba usahakan untuk mendapatkan mungkin juga respon-respon daripada mereka yang melihat kejadian tersebut malam tadi, Ehsan. Dan juga Hasimi, sedikit lagi kita akan bawakan perkembangan ini dari semasa bersama dengan Hasimi, tetapi daripada lokasi Hasimi berdiri berkenaan, berapa jauh mungkin lokasi dan juga insiden kejadian tanah runtuh berkenaan, dan adakah Hasimi dan juga tim media yang lain dibenarkan masuk untuk membuat tinjauan dan juga melihat sendiri apa yang berlaku di sana? Ehsan, kami memang langsung tidak dibenarkan untuk berada dekat dengan kawasan tersebut. Kalau boleh saya anggarkan sekitar dalam 200 meter dari lokasi yang saya berada ketika ini kejadian runtuhan berlaku. Dan tadi salah satu sebab yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa kenapa media dan orang ramai tidak dibenarkan masuk ke kawasan tersebut adalah untuk mengelakkan risiko runtuhan tersebut, kerana kita risau kestabilan tanah ketika ini masih lagi tidak stabil. Jadi sekiranya terlalu ramai individu yang masuk ke dalam, ia mungkin menyebabkan risiko kepada runtuhan. Sekali lagi itu dimaklumkan, jadi kita tidak berkesempatan untuk masuk melihat secara dekat lokasi kejadian, namun saya anggarkan sekitar dalam 200 meter ke dalam daripada saya berada ini. Lokasi tersebut kawasan sekitarnya, kalau ikut di sini adalah Jalan 7, dan lingkungan ataupun likaran kawasan ini termasuk juga dengan BK2. Itulah lokasi kejadian tersebut yang berlakunya tanah runtuh malam tadi. Dan kalau dapat lihat juga ketika ini pihak polis telah mula membina semula ataupun mendirikan kemah. Saya faham mungkin kawalan akan terus dilakukan sehinggalah proses-proses yang dirasakan selamat untuk individu-individu tertentu memasuki kawasan ini selesai, barulah mereka akan beransur daripada lokasi ini, Ehsan. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad. Hasimi Muhammad akan terus berada di sana dan perkembangan sepanjang hari ini akan dibawakan dari lokasi. Terima kasih Hasimi Muhammad.